Ahbabuna fillah. Kita masuk pada hadis yang ke-9. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabin ya'nil jannata ya 'abdallah hadha khairun. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. Bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan dengan sepasang hartanya fi sabilillah, ya, iaitu zaujaini fi sabilillah. Yang dikatakan zaujaini ini adalah adalah seperlengkapan. Ya, maksud sepasang harta di jalan Allah ni seperlengkapan. Kalau dengan orang-orang dahulu ketika mana mereka nak berinfak fi sabilillah, ya, untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, maka pada ketika itu seorang yang memberikan seekor haiwan tunggangan sebagai kenderaan, maka ya, kuda ataupun unta yang diberikannya itu sudah dipersiapkan dengan kelengkapannya. Ya, sudah ada pelananya, sudah ada talinya, kekangnya, dan sudah ada kita katakan kelengkapan yang lainnya, ya, untuk seorang angkatan perang keluar berperang. Maka itu dikatakan anfaqa zaujain. Maka kalau di zaman kita ini, ya, contohnya, ya, ketika mana kita memberi bantuan awal persekolahan kepada anak-anak, ya, fakir ataupun miskin, maka pada ketika itu kita berikan kasut, kita berikan seluar, kita berikan baju, kita berikan beg sekolah, kita berikan juga dengan alat tulis, maka itu dikatakan anfaqa zaujain. Ya, maksudnya memberikan seperlengkapan, ya, daripada infak kita. Maka barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, ya, maksud jalan Allah itu luas sekali. Ya, maksud jalan Allah luas. Sebahagian ulama, ya, sekumpulan ulama mengatakan fi sabilillah itu hanyalah jihad. Manakala, ya, ada qaul yang lain, pandangan yang lain mengatakan fi sabilillah itu pada seluruh perkara-perkara kebaikan yang boleh mengundangkan, ya, rahmat dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala fi mardatillah. Maka pada ketika itu, ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu mengambil pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa fi sabilillah ni maksudnya lebih luas, ya, lebih luas daripada jihad, semata-mata jihad. Maka kebanyakan institusi zakat yang ada di negara kita, ya, di negeri-negeri seluruh, ya, negara kita, berpegang dengan pandangan yang kedua, yang mengambil kira fi sabilillah itu maknanya luas, ya, lebih luas daripada makna jihad semata-mata. Maka orang-orang yang membelanjakan hartanya ini akan dipanggil daripada pintu syurga. Masya Allah. Yang memanggilnya itu ialah pintu syurga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat akan dipanggil daripada pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil daripada pintu jihad.
Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan kepada mereka yang berpuasa. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, kesulitan apa lagi yang perlu dibimbangi oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, nak bimbang apa lagi kalau yang panggil tu ialah pintu syurga. Ya, lainlah kalau yang panggil tu pintu neraka, maka pada ketika itu sudah semestinya ya rasa bimbang, takut dan sebagainya. Ini yang memanggil-manggil adalah pintu syurga, masya-Allah. Ya. Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Ya, tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah ada orang yang akan dipanggil daripada semua pintu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ada. Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka. Masya-Allah. Ini merupakan satu harapan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tergolong di kalangan mereka yang akan dipanggil daripada seluruh pintu syurga. Cukuplah satu keistimewaan yang Nabi kita berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Pada awal-awal sejarah Islamnya, kota Madinah itu, para sahabat masing-masing membuat rumah mereka berdekatan dengan masjid dan membuka pintu rumah mereka langsung masuk ke masjid. Sebagaimana hujurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bilik baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala dibuka pintu, melangkah aja langsung masuk ke masjid. Maka pada ketika itu orang ramai juga buat rumah berdekatan dengan masjid, sehinggalah mereka juga masuk ke masjid melalui pintu rumah masing-masing. Maka pada ketika itu Nabi kita perintahkan aghliqul abwab, semua pintu hendaklah ditutup, tak dibenarkan lagi kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibenarkan. Abu Bakar keluar daripada rumah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar daripada rumah langsung masuk ke masjid. Adapun orang lain tak dibenarkan, bahkan mereka perlu masuk melalui pintu utama masjid Nabi SAW. Ahbabuna fillah. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat kelebihan daripada pengiktirafan Rasulullah SAW. Persahabatannya dengan baginda Nabi SAW bukan biasa-biasa. Persahabatannya diakui oleh Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab itu kalau kita baca daripada kitab-kitab akidah, bagaimana salah satu daripada perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi rosak imannya adalah orang yang tidak mempercayai persahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana persahabatannya itu diakui, disebut di dalam Al-Quran. Tak mempercayainya ataupun mengingkarinya bermaksud mengingkari Al-Quranul Karim. Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu, sebagaimana kita katakan tadi, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu merajihkan pandangan yang mengatakan fi sabilillah itu adalah makna pada semua perkara-perkara yang baik. Kerana dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Nabi kita katakan, kerana sesungguhnya jika anak muda ini
bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berjuang di jalan Allah. Jika dia keluar untuk bekerja agar dirinya terhindar daripada perkara haram, ya, maka dia juga, ya, pada jalan Allah. Jika dia keluar bekerja adalah untuk menyara kedua orang tuanya yang tua, maka dia juga fi sabilillah. Dan jika dia keluar bekerja kerana riya, yakni membanggakan diri dan tidak ikhlas, maka dia berada di jalan syaitan. Maka pada hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa fisabilillah itu maknanya luas.